Di peringkat global kita sedia maklum berlakunya keadaan cuaca ekstrim seperti yang berlaku di negara India dan juga di Pakistan, iaitu kadar hujan luar biasa berbanding sebelumnya. Jadi pada hari ini kita ingin mengetahui berkenaan keadaan cuaca ekstrim, bagaimana, apakah antara faktornya, bagaimana keadaan penilaian risikonya di Malaysia. Jadi kita bersama dengan tetamu secara dalam talian iaitu Encik Lim Zehui, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia. Selamat pagi. Selamat pagi, Cik Munawar. Baik Tuan, untuk kita memahami berkenaan dengan cuaca ekstrim ini, mungkin untuk permulaannya Tuan boleh kongsikan apakah antara faktor-faktor yang boleh mempengaruhi ketidaktentuan cuaca pada ketika ini Tuan? Baik, terima kasih Cik Munawar. Dan seperti yang Cik Munawar telah sebutkan tadi, kejadian cuaca ekstrim yang berlaku di luar negara yang begitu ketara seperti di Pakistan, termasuk juga di negara China yang berlaku sekarang, cuaca panas yang melampau. Balik pada negara kita, apa yang kita alami sekarang dalam monsun barat daya dalam tempoh ini, kita dapati kelazimannya monsun barat daya yang dikaitkan dengan cuaca kering, keadaan cuaca berjerebu. Nampaknya keadaan lazimnya berlaku semasa monsun barat daya tak berlaku kali ini, di mana keadaan cuaca kita ada sedikit lebih lembap daripada lazimnya. Jadi fenomena ini adalah berkaitan dengan fenomena La Nina yang berlaku secara global. Jadi ia juga menjejaskan corak cuaca di negara kita semasa monsun barat daya ini. Baik Tuan, sebelum ini Map Malaysia telah pun mengeluarkan ramalan negara akan mengalami hujan lebat berterusan mulai pertengahan November ini. Jadi mungkin Tuan boleh memberikan penerangan kepada seluruh keluarga Malaysia bagaimana dari sudut ramalan cuaca bagi seluruh negara sehingga hujung tahun ini Tuan. Baik, seperti yang kita jangkakan, monsun barat daya yang kita alami sekarang dijangka berakhir pada pertengahan bulan ini. Dan selepas monsun barat daya nanti, kita menjangkakan satu tempoh peralihan monsun berlaku mulai pertengahan September berkemungkinan sehingga dalam awal bulan November. Jadi kita akan lalu peralihan monsun dan seterusnya mulai bulan pertengahan November ataupun awal November nanti kita akan lalui monsun timur laut. Di mana jika kita ingat semasa peralihan monsun, keadaan cuaca lebih kerap ribut petir berlaku pada sebelah lewat petang dan juga awal malam. Ini termasuklah hampir ke semua negeri-negeri di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Dan selepas tempoh monsun peralihan nanti, mulai daripada awal November sehingga hujung tahun ataupun sehingga awal tahun depan, kita akan lalui monsun timur laut. Dan seperti yang sedia maklum, disebabkan oleh pengaruh fenomena La Nina yang pada ketika ini berintensiti sederhana. Fenomena La Nina ini kita jangkakan akan beransur-ansur menjadi lemah sehinggalah awal tahun hadapan. Jadi dalam keadaan seperti ini, kita menjangkakan berkemungkinan negara kita akan menerima hujan pada paras normal sehinggalah sedikit atas paras normal. Jadi dalam tempoh sehingga hujung tahun ini, kita menjangkakan hujan pada paras purata. Walau bagaimanapun dalam keadaan yang begitu, kadang-kadang hujan berterusan yang lebat
turun pada satu masa yang singkat juga berpotensi menyebabkan kejadian banjir atau bencana alam yang lain. Baik, seperti yang Tuan nyatakan tadi disebabkan fenomena La Nina dan juga peralihan monsun yang berlaku dalam negara kita ini berpotensi menyebabkan hujan yang berterusan sekaligus berisiko untuk menyebabkan kejadian banjir khususnya di kawasan-kawasan berisiko dan juga kawasan rendah. Jadi mungkin Tuan kita boleh kongsikan kepada seluruh keluarga Malaysia juga dari sudut inisiatif daripada pihak Med Malaysia sendiri bagaimana untuk usaha kita memperkasakan pembangunan modal insan khususnya dalam kalangan pegawai-pegawai Med Malaysia untuk sentiasa bersedia untuk sentiasa beradaptasi ke arah yang lebih tinggi untuk kita mengatasi situasi semasa ini, Tuan. Baik, pembangunan sumber manusia jabatan merupakan salah satu daripada fokus jabatan pada masa lalu, masa sekarang dan akan datang. Ini untuk memastikan pembangunan sumber manusia jabatan juga selari dengan pembangunan teknologi dalam bidang meteorologi. Jadi selain daripada kursus khusus teknikal dalam negara dan dalam jabatan sendiri secara khususnya, jabatan Med juga menghantar pegawai-pegawai jabatan untuk berkursus di luar negara. Jadi kursus-kursus ini banyak diselaraskan oleh Pertubuhan Meteorologi Sedunia, di mana negara kita Malaysia merupakan keanggotaan kepada pertubuhan ini. Jadi ini merupakan salah satu platform ataupun untuk peningkatan dalam sumber manusia jabatan, kaki tangan jabatan. Baik, so pasti banyak usaha yang telah dilakukan oleh pihak Med Malaysia untuk kita memperkasakan pembangunan modal insan ataupun sumber manusia khususnya dalam kalangan pegawai-pegawai Med Malaysia. Bagaimana pula Tuan dari sudut kerjasama mungkin dari rantau Pasifik dan juga di rantau ASEAN ini kerjasama ataupun hubungan dengan negara-negara luar dalam kita memperkasakan penyelidikan dan juga pembangunan berkaitan dengan meteorologi ini Tuan? Baik, terima kasih Munawar. Dan ini merupakan dalam plan rancangan strategik jabatan juga, di mana kita mengadakan pelbagai kerjasama dalam penyelidikan, khususnya berkaitan dengan ramalan cuaca dan juga pembangunan model-model ramalan cuaca berangka. Contohnya beberapa program diadakan bersama dengan negara Jepun, negara China dan juga ada juga dengan dengan negara Korea contohnya. Ini merupakan di antara bidang-bidang kerjasama dengan negara-negara dalam rantau ini. Dan kadang-kadang kita juga menerima program-program yang disusun oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Meteorologi Sedunia. Jadi banyak program-program penyelidikan meteorologi yang kita adakan bersama dengan negara-negara keahlian Pertubuhan Meteorologi Sedunia, termasuk juga negara-negara di kawasan rantau ini. Okey, jadi mungkin dari sudut cabaran pula untuk Met Malaysia bagi memastikan ketepatan ramalan dan juga amaran cuaca sentiasa berada pada tahap yang terbaik untuk disampaikan kepada masyarakat. Apa antara kekangan yang perlu diatasi oleh pihak Met Malaysia, Tuan? Baik, salah satu cabaran yang paling besar dihadapi oleh jabatan, malahan di mana-mana pun organisasi meteorologi sesebuah negara, terutamanya mereka negara-negara yang berada di kawasan tropika. Jadi kita dapati
ramalan-ramalan di kawasan tropika ni amat mencabar sekali. Disebabkan fenomena-fenomena cuaca yang berlaku, proses-proses atmosfera yang berlaku di kawasan tropika agak begitu kompleks dan rumit untuk dimodelkan di dalam model-model ramalan cuaca berangka, dan tidak seperti model-model di kawasan berlatitude tinggi, di mana model-model untuk kawasan-kawasan negara-negara kawasan latitude lebih tinggi ini nampak lebih begitu mantap berbanding dengan kawasan-kawasan di kawasan khatulistiwa, termasuklah negara kita Malaysia. Jadi apabila benda ini berlaku, apabila model-model ramalan berangkat tadi tidak begitu menunjukkan ketepatan yang kurang memuaskan, jadi ia sedikit sebanyak akan mempengaruhi ketepatan ramalan dan amaran cuaca pada masa akan datang. Namun begitu tidak bermaksud ketepatan ramalan dan amaran yang dikeluarkan oleh Met agak merosot, tapi kita tambah baik model-model ramalan yang kita ada, dan sehingga kini kita lihat bahawa model-model yang dijana oleh Met Malaysia dapat mencapai tahap ketepatan yang agak memuaskan. Okey Tuan, dari sudut inisiatif dan perancangan daripada pihak Met Malaysia sendiri untuk memastikan penyampaian dan juga akses maklumat yang lebih pantas kepada masyarakat, ialah kita mengambil iktibar daripada kejadian sebelum ini dan juga mengambil faktor terhadap ketidaktentuan cuaca. Jadi apa antara perancangan untuk jangka masa panjang daripada pihak Met Malaysia untuk kemudahan para masyarakat? Baik. Salah satu inisiatif yang paling agak jelas sekarang ialah penggunaan aplikasi telefon pintar. Jadi Met Malaysia telah pun mengambil inisiatif awal membangunkan aplikasi pintar jabatan yang kita panggil sebagai My Cuaca. Jadi semua maklumat-maklumat yang berkaitan dengan keadaan cuaca di negara kita dapat disalurkan dengan lebih pantas dan lebih mudah melalui aplikasi pintar tadi. Jadi selain daripada itu, kaedah-kaedah melalui penyebaran melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya, juga jabatan menggunakan platform ini secara aktif, dan melalui penyebaran melalui laman sesawang jabatan juga digunakan sehinggalah sekarang. Jadi seperti yang Cik Menawar sebutkan tadi, semua maklumat-maklumat ini perlu disampaikan secara pantas kepada pengguna, dan kita lihat bahawa platform-platform yang telah digunakan oleh jabatan pada masa ini agak begitu berkesan di dalam penyampaian maklumat. Dan untuk pengetahuan Cik Menawar dan juga para pendengar, Met Malaysia juga ada menggunakan aplikasi pintar Rakan Met, di mana platform ini membenarkan orang awam atau pengguna telefon pintar tadi untuk berinteraksi melalui platform ini, di mana orang awam bolehlah melaporkan keadaan cuaca yang berlaku di sekeliling mereka melalui aplikasi Rakan Met tadi. Dan pada masa yang sama, aplikasi ini juga akan memberi ramalan cuaca untuk beberapa jam akan datang di sesuatu lokasi.
Ya, sudah pasti pelbagai platform yang telah disediakan oleh pihak Map Malaysia semuanya di hujung jari boleh diakses oleh pihak masyarakat di luar sana untuk kita mengetahui berkenaan situasi dan juga keadaan cuaca semasa di seluruh negara. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Lim Zehui, Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkongsian pada pagi ini berkenaan dengan cuaca ekstrim. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Cik Munawar. Baik, itu merupakan perhatian kita semua berkenaan dengan cuaca ekstrim. Seperti yang kita sedia maklum yang telah disampaikan oleh Wakil Maps Malaysia, dapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktentuan cuaca di seluruh negara pada ketika ini sehingga penghujung tahun kelak.